Diorang jumpa mayat Pakcik Ali terduduk di atas kerusi di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi musyrikun. Sadaqallahul azim. Hai, Assalamualaikum. Nama aku Ray. Hari ni aku ada cerita seram yang aku nak cerita dekat korang. Sebelum aku mulakan cerita aku, jangan lupa tekan button like dengan subscribe dekat bawah. Okay, now jom kita start. Untuk cerita yang pertama ni, aku bagi tajuk Saka di Simpang Jalan. Cerita ni dihantar oleh salah seorang subscriber aku, dan aku bagi nama untuk subscriber aku ni Syahrul. Dan cerita ni berlaku di kampung Syahrul sendiri. Dekat kampung Syahrul ni ada seorang pakcik tau, dan pakcik tu bernama Pakcik Ali. Pakcik Ali ni ada satu tabiat yang buatkan dia terkenal dekat satu kampung tu. Pakcik Ali ni dia tak hisap rokok tau, tapi dia hisap cerut. Jadi satu kampung kenal dia dengan nama Pakcik Ali Cerut. Syahrul bagi tahu kat aku, pakcik ni dia macam orang biasa je, tak ada apa yang istimewa, dan macam orang tua biasa yang selalu pergi ke kedai kopi, lepak dengan kawan-kawan dia petang-petang kan. Dan Syahrul pun ada bagi tahu yang pakcik ni muka dia manis, so memang semua orang akan tersenyum kalau tengok wajah dia. Pada satu hari tu, orang kampung dah lama tau tak nampak Pakcik Ali ni. Selalunya kan rutin dia petang-petang dia akan pergi ke kedai kopi. Tapi diorang perasan dan kawan-kawan dia perasan dah 2-3 hari pakcik ni tak datang ke kedai kopi tu. Jadi diorang pun pergilah ke rumah Pakcik Ali. Tapi sayangnya Pakcik Ali dah pun meninggal. Diorang jumpa mayat Pakcik Ali terduduk di atas kerusi di dalam rumah dia. Macam mana diorang jumpa? Time tu orang-orang kampung dan kawan-kawan dia ni bagi salam dan cuba panggil lah Pakcik Ali ni. Tapi keadaan diam je dan tak ada sahutan. Jadi salah seorang daripada kawan Pakcik Ali ni, dia pun kupil lah salah satu tingkap dekat rumah Pakcik Ali. Dan apa yang dia nampak adalah Pakcik Ali dah terduduk di atas kerusi sambil mulut ternganga. Dan mata Pakcik Ali ni pandang ke atas. Bila diorang dah jumpa keadaan Pakcik Ali macam tu, diorang pun pecahkan pintu dan terus pergi ke Pakcik Ali. Dan dekat situ juga diorang dah confirmkan yang Pakcik Ali telah pun meninggal dunia. Jadi, apa kena-mengena Pakcik Ali dengan cerita seram aku? Inilah kisah dia. Pakcik Ali ni Syahrul cerita yang dia dikenali dalam kampung tu agak popular lah. Jadi, salah satu jalan dekat kampung tu diorang letakkan nama Pakcik Ali sebab di hujung jalan tu adalah rumah Pakcik Ali. So diorang pun namakanlah jalan tu sempena nama Pakcik Ali. Kisah ni terjadi beberapa hari selepas Pakcik Ali meninggal dunia. Syahrul ni dia ada anak saudara tau, dan anak saudara dia ni boleh nampak. Maksudnya dia ada sixth sense lah. Satu hari tu Syahrul ni dia tengah main dengan anak saudara dia dekat laman rumah tau. Dan kedudukan laman rumah dia ni dekat je dengan jalan Pakcik Ali tadi. Tiba-tiba waktu tu dalam petang lah, lepas asar dan nak ke maghrib. Kira dah waktu senja lah, senang cerita. Tengah-tengah sibuk main tu kan, anak saudara dia ni duduk tengok je dekat satu pokok yang ada dekat dengan jalan Pakcik Ali tu. Dan bila Syahrul tanya anak saudara dia ada apa kat situ, anak saudara dia bagi jawapan yang sangat-sangat menyeramkan. Anak saudara dia ni kecil lagi tau, dalam umur 5 ke 6 tahun. So, budak-budak memang diorang akan cakap je benda yang betul dan jujur. Jadi, anak saudara dia jawab dekat pokok tu ada seorang wanita berambut panjang, rambut dia kusut dan mata dia merah. Kemudian, Syahrul ni dia tanya lagi macam mana bentuk benda tu. Anak saudara dia pun tambah lagi, gigi dia bertaring dan berdarah-darah. Time ni Syahrul dah meremang, so dia pun ajak terus anak saudara dia masuk ke rumah. Bukan tu je yang terjadi masa tu.
Pernah sehari tu Syahrul ni dia keluar malam, dia lepak dengan kawan-kawan dia lah. So dia cakap dekat aku yang dia balik dalam pukul 2 ke 3 pagi macam tu. Mak ayah Syahrul ni tak kisah dia keluar malam balik lewat. Janji Syahrul ni kena atur dengan satu peraturan, iaitu Syahrul kena basuh kaki dekat luar dan baca ayat kursi sebelum masuk. Jadi time tu lepas Syahrul dah basuh kaki dia berdiri betul-betul dekat pintu gate beranda rumah dia. Dan dia pun lafazkanlah ayatul kursi di mulut dia. Time ni Syahrul pelik tau, sebab first time dalam hidup dia rasa seram sejuk. Maksud aku bukanlah first time dalam hidup dia, means first time dia balik malam dan bila dia buat rutin yang mak dia suruh tu, dia rasa seram sejuk. Korang tahu tak? Syahrul bagi tahu kat aku, sebaik saja habis dia baca ayat kursi, ada bunyi dentuman benda jatuh dekat atap rumah dia. Bunyi tu kuat sangat sampaikan Syahrul ni berlari masuk ke rumah dan kelam kabut dia nak buka pintu rumah. Dan bukan itu saja, satu hari tu ada jiran Syahrul yang datang melepak dekat rumah dia. Jiran Syahrul ni dia panggil Mak Ngah. Jadi Mak Ngah ni pun ceritalah yang kadang-kadang pada waktu malam Mak Ngah ni dia macam nampak ada satu lembaga berkain putih dan berambut panjang. Dan yang paling menyeramkan, lembaga tu dia berpusing mengelilingi rumah Syahrul. Dan rupanya bukanlah rumah Syahrul je yang kena, tapi sekitar kawasan jiran tu pun diganggu. Jadi selepas rasa tak selesa dan dialah diganggu kan, siapa je selesa, salah seorang jiran dia ni pun pergilah mencari seorang ustaz untuk selesaikan masalah ni. Dan korang nak tahu tak mana datangnya makhluk tu? Rupanya makhluk yang anak saudara Syahrul nampak dan benda yang mengganggu jiran-jiran di kawasan rumah Syahrul adalah saka kepada Pakcik Ali. Dan ustaz tu bagi tahu lepas Pakcik Ali ni meninggal, saka tu tak bertuan. Jadi dia duduk dekat jalan yang tertulis nama Pakcik Ali. Yes, dia duduk dekat jalan yang dekat rumah Syahrul tu, Jalan Pakcik Ali yang aku ceritakan tadi. Jadi diorang ambil keputusan untuk ubah nama jalan tu kepada Jalan Bawah. Alhamdulillah lepas tu tak ada lagi gangguan dan mungkin benda tu sekarang ni menginap di rumah Pakcik Ali. Itu saja untuk cerita pertama. Sekarang kita beralih kepada cerita yang kedua. Okey, cerita yang kedua ni aku bagi tajuk Gamelan. Dan cerita ni dihantar oleh salah seorang student universiti tempatan. Universiti mana? Aku tak boleh bagi tahulah sebab rahsia. Jadi, aku akan bagi nama Natasha kepada pencerita yang kedua. Natasha ni dia adalah salah seorang student dekat universiti tempatan dan dia mengambil aliran seni. Cerita ni berlaku masa dia semester 3. Waktu ni Natasha cerita dekat aku yang dia ada satu subjek. Dan subjek tu adalah subjek seni persembahan. Dan tugasan kumpulan Natasha adalah diorang kena lakukan satu persembahan di K Barat. Dan fakulti Natasha ni lengkap lah sebab fakulti seni kan. So dia disediakan studio, disediakan alatan muzik dan sebagainya. Jadi grup Natasha ni diorang decide untuk diorang praktis pada waktu malam. Dan disebabkan ada 5 grup dan hanya ada 5 studio, grup Natasha ni lambat untuk booking studio. So diorang dapat satu studio yang paling belakang, iaitu studio nombor 5. Studio nombor 5 ni dia studio lama. So dia agak usang dan jarang digunakan. Tapi disebabkan dah tak ada pilihan dan diorang nak praktis malam, hanya studio 5 je yang available. So diorang pun tanyalah ahli grup, korang okey tak? So diorang pun semua okey. So diorang pun setujulah untuk ambil studio 5 dan praktis dalam tu. Pada mulanya tak ada apa-apa jadi tau. Macam normal, tak ada apa-apa sangat. Sampailah satu malam tu, diorang ni tengah praktis tau. Praktis di K Barat. So adalah gendang anak, gendang ibu, lepas tu ada gong dan sebagainya. Dan ada juga satu alat yang bernama gamelan.
Dan pada satu malam tu, habis je kumpulan Natasha ni berlatih untuk di Barat. Diorang pun nak balik lah ke bilik dom masing-masing. Tapi time tu kawan Natasha seorang ni dia nak terkencing tau. Natasha ni dia suruhlah kawan dia tu tahan sampailah dekat dom. Sebab waktu tu dah lewat dalam pukul 11.30 dan kawasan dekat fakulti tu dah mula kosong. Tapi disebabkan kawan Natasha ni dia tak tahan sangat, so dia pun pujuklah Natasha untuk teman dia ke tandas fakulti tu. Tandas tu tak adalah jauh mana, sebelah je dengan studio nombor 5. Jadi Natasha pun setujulah untuk teman kawan dia ni. Sambil Natasha tunggu kawan dia pun mainlah phone. Time dia main phone tu, kan aku cakap tadi, tandas ni sebelah je dengan studio nombor 5, iaitu studio yang diorang berlatih di Barat. Dan tiba-tiba Natasha terdengar bunyi pukulan gendang. Time ni Natasha dah pelik tau. Sebab Natasha rasa dia dan kawan dia lah orang yang terakhir ada dekat kawasan tu, dan diorang juga antara orang yang terakhir keluar daripada studio 5. Lepas je kawan dia ni settle hajat dia tadi, Natasha tanyalah kawan dia, "Kau ada dengar apa-apa tak?" Kawan dia cakap, "Tak ada, aku tak ada dengar apa-apa." So Natasha pun anggap benda tu mungkin dia salah dengar ataupun daripada studio yang lain. So diorang pun balik ke college. Selang beberapa minggu selepas tu, Natasha dah lupa tahu kejadian ni yang pasal dia dengar bunyi pukulan gendang. Pada satu malam tu, Natasha ni dia lewat sikit sampai ke latihan di Barat tu. Tapi bukan dia seorang lah lewat, dengan kawan dia seorang lagi. Aku bagi nama kawan dia ni Ika. Jadi, pada malam tu, Natasha dengan Ika ni, dia dah lewat ke sesi latihan diorang. Sebab sebelum tu, Natasha dengan Ika ni, diorang keluar pergi ke bandar untuk beli barang sikit. So, dengan keadaan yang terburu-buru, Natasha dengan Ika ni, diorang terus pergi ke sesi latihan di Studio 5. So, dari jauh lagi pun, Natasha dengan Ika ni, dah dengar yang grup diorang dah mulakan latihan. Diorang dengar pukulan gendang dan juga bunyi gong. So Natasha dengan Ika ni lagi cuak lah sebab diorang dah lewat dan orang dah start dah. Tapi dalam perjalanan Natasha dengan Ika ni pergi ke studio 5, Natasha ni dia perasan satu benda yang pelik. Dalam banyak-banyak bunyi tu, ada bunyi pukulan gamelan. Setahu Natasha yang kumpulan dia tak masukkan bunyi gamelan tu dalam persembahan di Barat diorang. Sebab tak ada seorang pun ahli yang pandai main gamelan dalam grup dia. Bunyi yang diorang dengar pada malam tu bukanlah seperti satu muzik di Barat. Sebab kita tahu yang bunyi di Barat ni dia rancak dan gembira. Tapi pada malam tu Natasha ni dia dengar satu bunyi yang sangat-sangat lembut dan slow. Tapi disebabkan diorang ni dah lewat, Natasha dengan Ika ni diorang tak fikir banyak. Diorang terus bergegas dengan bawa barang-barang diorang ke studio 5. Dan Natasha perasan yang rupanya pada malam tu studio lain semua tak pakai. Studio-studio lain semuanya kosong, tak ada orang. Sampai-sampai je di depan studio 5 tu, tiba-tiba bunyi muzik berhenti. Natasha dengan Ika pelik lah. Tiba-tiba macam, kenapa diorang stop? Kenapa kawan-kawan kita berhenti main? Dan Natasha pun dia mencapai ganggang pintu studio dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Natasha dengan Ika sebab diorang nampak studio 5 tu gelap dan tak ada orang. Time ni dua-dua tak berkata apa-apa. Natasha pandang mata Ika dan Ika pandang mata Natasha. Kaki diorang ni, Natasha cerita, macam membeku dekat situ. Diorang tak boleh lari, diorang tak boleh nak bercakap dan tak boleh nak berbuat apa. Sebab pada malam tersebut, kedua-dua para pelajar ni dengar bunyi muzik tu dimainkan. Tapi bila diorang pergi ke studio tersebut, tak ada orang. Selang beberapa saat lepas tu, Natasha dengan Ika ni diorang macam dapat balik kawalan terhadap tubuh badan diorang. Dan diorang terus berlari tinggalkan studio 5 dan berlari ke hujung koridor. Elok je diorang sampai kat hujung koridor tu, diorang jumpa dengan seorang senior diorang yang bernama Kak Aina. So dalam keadaan yang penat, Natasha dengan Ika ni dah berlari tau. Diorang penat gila, tercungap-cungap. Kak Aina ni tanyalah, korang ni kenapa? Okey ke tak? Natasha ni pun dia ceritalah dekat Kak Aina ni yang dia dengar ada orang main muzik dekat studio 5. Tapi tak habis lagi Natasha ni cerita, Kak Aina dia terus menyampuk. Dia cakap, dah. Sekarang ni ikut akak, kita
kita pergi ke Dewan. Sampai je dekat Dewan, Natasha dengan Ika ni diorang nampak ramai sangat para pelajar universiti tersebut. Dan diorang berkumpul dalam Dewan makan. Kak Aina ni teruslah suruh Natasha ni dengan Ika duduk dan bertenang. Dan tak lama kemudian, Kak Aina terus buka cerita. Korang ada dengar orang main muzik kan dekat studio? Natasha pun menganggukkan kepala dia. Kemudian Kak Aina pun sambung. Lepas tu, korang masuk tak ada orang kan? Natasha pun dia angguk kepala dia sekali lagi. Dan lepas tu lah barulah Kak Aina cerita hal sebenar. Sebelum Natasha dan Ika sampai ke kampus, sewaktu diorang keluar ke bandar, ada 3 orang pelajar perempuan yang dah dirasuk di kawasan studio tersebut. Dan disebabkan kes kerasukan tu, semua para pelajar berada berdekatan dengan studio dan di dalam studio diarahkan untuk berkumpul di Dewan. Sebab itulah time Natasha dengan Ika ni sampai, diorang tengok semua studio lain kosong. Dan Kak Aina pun dia pesan dekat Natasha, sebenarnya kawasan studio tu agak keras. Tambah-tambah lagi studio yang digunakan oleh kumpulan Natasha untuk berlatih, iaitu studio nombor 5. Dan para pelajar perempuan yang dirasuk tu telah pun dibawa ke hospital dan akan dihantar pulang ke rumah masing-masing. Sampai ke hari ini, Natasha dengan Ika ni dan Kak Aina, diorang tak dapat nak explain apa yang terjadi malam tu dan apa yang diorang dengar. Sebab bukan sahaja Natasha, sekali dengan kawan dia, Ika, dengar orang main muzik di dalam studio nombor 5. Selepas daripada kejadian tu, fakulti telah kosongkan studio 5 tu sampailah ke sekarang. Dan time tu kumpulan Natasha pun diberikan satu bilik khas untuk diorang berlatih. Dan sampai sekarang, misteri bunyi gamelan dan pukulan gendang tu masih menghantui universiti tersebut. Okey, itu saja cerita untuk video kali ini. Aku harap korang terhibur dengan cerita seram yang telah aku sampaikan. Jangan lupa tekan button like dengan subscribe dekat bawah. Dan aku ada special project untuk upcoming video aku. Aku akan collab dengan salah satu YouTuber favourite korang. Nak tahu siapa? Nantikan video tu. Okey, itu saja daripada aku. Maaf kalau ada salah silap ataupun salah bicara aku sepanjang video. Kita jumpa pada video seterusnya. Assalamualaikum.